Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, malam ni kita live sekejap ataupun kita buat satu rakaman sikit berkenaan dengan gearbox Nissan Grand Livina. Tahukah anda bagaimana dalaman sebuah gearbox Nissan Grand Livina? Malam ni kita layan. Cuba kita tengok kita punya live ni okey tak okey, kita punya siaran ni okey tak okey. Ya, kita tengok. Siapa yang berada dalam live ni, saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Malam ni kita santai jap sebab malam ni saya nak share pula berkenaan dengan bahagian dalaman sebuah gearbox untuk model Nissan Grand Livina. Antara kenderaan Nissan yang paling banyak di atas jalan raya dan ramai di grup-grup Nissan Grand Livina. Memang ramai. Kalau kita tengok dalam Facebook untuk grup model untuk Nissan Grand Livina ni memang antara grup yang paling ramai. Dia punya pengguna-pengguna Nissan Grand Livina ni termasuk yang ada dekat bahagian dekat negara Indonesia. Indonesia pun ramai juga pengguna-pengguna Nissan Grand Livina. Jadi malam ni saya nak tunjukkan kepada anda ataupun kita nak tengok tontonkan kepada anda sebuah macam dalaman sebuah gearbox untuk Nissan Grand Livina. Assalamualaikum semua, sihat Okey, Pak Assalamualaikum. Bos, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Abang Julian, siap. Selamat malam semua. Okey, Alhamdulillah. Selamat. Kita buat live jap sebab bila live ni kita dapat tunjukkan kepada anda bagaimana dalaman sebuah model untuk model-model Grand Livina. Yang inilah kita nak sampaikan. Dan kalau katakan saya punya live ni ada gangguan, bagi tahu Abang Solihin Abdul Wahab. Sihat Sebab saya rasa gangguan sikit. Rasa malam ni tak tahu pasti lah. Gambar live ni okey tak okey. Kalau live ni okey, kita on. Kalau live ada terganggu, mungkin ada masalah pada line kita, line internet kita ada masalah, begitu Sebab biarkan orang kata dapat kita live tu dalam keadaan yang kita boleh, dalam keadaan yang gambar kita, view kita cantik. Bos, Assalamualaikum, Jabok. Okey Abang Adwa, Abang Ahwa. Salam bos, Nissan Grand Livina buat berapa? Kos dia agak tinggi juga bang kalau untuk model Nissan Grand Livina ni. Kalau kata macam saya, workshop saya kalau buat overhaul, complete overhaul pun 2,000 lebih juga bang dia punya kos. Sebab biasanya kalau katakan Nissan Grand Livina ni, kalau overhaul mesti kita akan tukar complete set bahagian dalam dia. Sebab biasanya masalah Grand Livina ni yang biasa berlaku untuk model-model ni ialah setiap pagi masuk D tak nak ada respon. Masuk D je tekan minyak tapi tak nak ada respon. Dia tak nak bergerak langsung kereta ni. Kena panaskan bahagian enjin dulu. Dah enjin dah panas, barulah boleh bergerak. Inilah yang masalah yang selalu dihadapi untuk model-model Nissan. Terutama model-model Nissan Grand Livina. Isu dia memang masalah pada pressure dalam gearbox dia. Memang ada isu. Sound gambar comel bos. Okey, terima kasih Pok Jak. Lama tak jumpa Pok Jak ni. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah Amirul dan share, thank you. Untuk model ni memang paling banyak masalah dia. Dia benda ni kalau ikutkan Grand Livina ni masalah yang selalu dihadapi satu je. Setiap pagi masuk D tak nak jalan, tak nak respon. Terpaksa tunggu orang kata dalam masa 2 minit, 3 minit baru boleh jalan. Kadang-kadang melibatkan sampai 10 minit baru boleh bergerak. Tapi bila dah bergerak, pergilah mana-mana sekalipun. Tak ada masalah apa. Cuma masalah dia bila kita pagi ataupun kita dah parking kereta tu agak lebih tempoh dalam sejam, nak start balik, nak jalan balik, kat situlah isu yang akan berlaku. Masuk D tak nak respon. Terutama yang menyulitkan kita punya keadaan bila kita parking dekat shopping mall ke, kita reverse. Bila kita reverse je, kita nak jalan ke depan. Kat situlah kita akan stres. Sebab bila kita nak masuk D, nak ke depan, kereta tak nak bergerak. Kat situlah yang menyebabkan kita stres. Sebab apa? Kita nak keluar daripada kawasan parking itulah jadi masalah. Kat sinilah yang biasa berlaku untuk model-model Nissan Grand Livina, Nissan X-Trail, Nissan Sentra, model-model yang sama. Nissan Murano pun ada juga masalah ni yang berlaku. Masuk D tak nak jalan, respon dia. Tapi apa yang perlu buat, biasanya kalau masalah ni berlaku, awalan kerosakan ni, awalan masalah ni biasanya saya akan recommend masukkan treatment. Masukkan treatment JBO dulu, masukkan 2 botol, kita cuba running dalam masa tempoh seminggu ke 2 minggu, tengok responkan balik. Sebab apa? Treatment ni boleh membantu untuk melembutkan balik seal ataupun meningkatkan balik pressure dalam gearbox. Sebab isu yang berlaku masalah ni disebabkan oleh pressure tak cukup. Kat situlah yang akan menyebabkan kereta ni tak boleh bergerak untuk ke hadapan. Jadi kat sinilah yang saya nak kongsi kepada anda. Macam ni, contoh ni Nissan Grand Livina ni kami dah cuba untuk masukkan treatment. Tapi kereta ni dalam tempoh setahun, benda tu akan berulang balik. Maksudnya kemungkinan seal dalam gearbox tu telah terlampau keras.
Jadi kat sinilah kami buat kerja overhaul untuk model Nissan Grand Livina. Sebab kalau kita beli gearbox second pun takut masalah ni berulang balik ataupun masalah ni tak dapat disettlekan. Maksudnya pakai gearbox second, kita tak tahu kondisi dalam gearbox macam mana. Jadi kita takut kalau katakan kuatiri, kalau kita dah pakai kereta ni dalam masa 8 bulan, beli gearbox second, takut benda tu berulang balik. Kan jadi masalah pula. Kita nak cari solusi, nak kena masuk treatment lagi, ataupun nak kena cari gearbox lain. Kat sinilah yang saya selalu decide ataupun recommend kepada pengguna-pengguna yang menggunakan model-model Nissan Grand Livina. Kalau kita awalan kerosakan ni memang masukkan treatment JV Autoloop, masukkan 2 botol, running seperti biasa je. Dalam masa tempoh seminggu 2 minggu kita nak work up balik, InsyaAllah kalau katakan settle masalah tu, dia boleh selesaikan masalah tu dalam tempoh masa setahun. Bila next service, kalau nak servis balik, sebaik-baiknya guna balik treatment untuk kita manjangkan balik dia punya jangka hayat. Sebab kalau nak cost overhaul lebih tinggi, kalau masuk treatment dia punya modal sebotol baru RM90 je, kalau 2 botol baru RM180. InsyaAllah lah, sekurang-kurangnya kita dapat sempat lagi lah nak menyimpan modal kita untuk kita buat overhaul. Sebab tu kalau masalah ni biasa saya akan recommend customer gunakan treatment. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebab apa? Ramai yang customer yang menggunakan model Grand Livina ni biasa bila dah gunakan treatment ni, InsyaAllah dia boleh, orang kata sekurang-kurangnya dapat extend lah. Daripada nak kena cost, nak kena keluarkan modal untuk overhaul, untuk tukar gearbox. Jadi melibatkan ribuan ringgit. Jadi kalau gunakan treatment, InsyaAllah dia boleh, orang kata, melambatkanlah proses untuk kita tukar gearbox, overhaul gearbox ke, ataupun nak kita melambatkan proses untuk kita keluarkan modal yang agak terlampau tinggi. Jadi kat sini saya nak tunjuk malam ni kepada anda semua bagaimana rupa dalaman sebuah gearbox Nissan Grand Livina. Sebentar itu kita baca-baca WhatsApp dulu. Okey, Assalamualaikum Abang Salihin, sihat Abang Salihin, Abang Dua. Okey. Amirul, share Alhamdulillah Datuk. Oh, pojak sound okey Alhamdulillah. Abang Faiz Tarmizi, Alhamdulillah. Okey, siapa yang tengah live ni kalau boleh dapat cuma saya minta tolong kalau anda dapat sharekan ke dalam grup kereta, terutama kalau ada yang dalam grup Grand Livina ni pun Alhamdulillah lah, semoga kita dapat sharekan kita punya pengetahuan sikit, info kita kepada pengguna ataupun owner untuk Nissan Grand Livina. Jadi semoga mereka tahulah kat bahagian mana ataupun kompartmen mana yang selalu yang mendatangkan masalah pada kenderaan mereka ni. Okey, Foji Garas hadir. Alhamdulillah. Foji Garas bengkel dia dekat Bandar Tun Razak, dekat Ceras. Yusri, Muhafizi, okey. Assalamualaikum Abang Jimmy, Waalaikumsalam. Nissan Livina tak mau jalan. Okey, betul Abang Jimmy. Kalau katakan ikut Nissan Grand Livina ni memang sejuk tak mau jalan. Bila panas baru ada masalah, baru boleh jalan. Inilah masalah yang berlaku pada model ni sebabkan dia punya seal dalam gearbox tu dah keras. Getah dalam gearbox, sebab setiap pressure dalam gearbox memerlukan getah ataupun seal untuk melindungi ataupun memprotect ataupun menghalang minyak daripada berlakunya kebocoran. Kat situlah adanya satu getah ataupun seal. Bila seal tu dah keras, jadi kebocoran akan berlaku pada celah-celah bahagian housing ni. Assalamualaikum JB, sihat. Okey, Rizal, Abang Rizal kita daripada JB, Alhamdulillah. Sifu, hai Sifu. Skandon Enterprise Specialist Gearbox Auto. Sung Kandon Enterprise Specialist Repair Gearbox Auto. Yes, Abang Anto. Okey, terima kasih bang. Okey, Skuna Nora, jom main barang baik untuk ditonton. Okey, right. Okey, terima kasih. Share. Itulah yang saya harapkan supaya anda dapat sharekan video ni, insya-Allah. Abang Jebon Garas. Assalamualaikum Abang Jebon. Sihat Lama tak dengar berita. Okey kah? Projek JV okey kah? Nanti lepas ni kita PM Okey. Salam, kedai dekat di mana ya? Saya punya kedai dekat sini 7 Syaklam. Boleh? Tak boleh ke? Saya pun okey. Sekarang ni nak tunjuk anda macam mana keadaan sebuah gearbox, dalaman sebuah gearbox untuk model Nissan Grand Livina. Jom kita layan jap. Jadi siapa yang tengah live ni boleh share Kita layan jap. Berkenaan ataupun bahagian dalaman buka housing dia. Buka housing dulu. Jadi saya nak tunjukkan kepada anda ataupun nak persembahkan kepada anda semua sebuah gearbox Nissan Grand Livina yang selalunya ada masalah. Kalau kita ikutkan dekat Indonesia, paling ramai yang pengguna-pengguna untuk model Nissan Grand Livina ni, memang ramai diorang ni. Antara kereta yang paling top dekat Indonesia, Grand Livina. Jadi saya setting kejap. Itu bunyi kucing. Saya tolak sekejap bagi full screen sekejap.
Okey, ni bahagian housing dia. Yang ni bahagian differential gear dia. Ni housing depan tolak tepi dulu. Kita akan fokus pada bahagian table ni lah, muka table ni dulu kita tunjuk kepada anda. Sebab video ni saya rasa benda ni sebagai info kepada anda yang terutama yang baru mencuburi bidang transmisi ni lah. Sekurang-kurangnya anda boleh tengok bagaimana keadaan dalam. Dan saya nak sampaikan kepada anda, kepada yang mereka yang baru mencuburkan diri dalam bidang transmisi ni. Sebentar kalau boleh pakai angin ni. Boleh tak ada? Bentar Ini kita kerja-kerja nak buka dia punya bahagian oil pump dia. Bila kita dah buka housing dia, kita dah buka dia punya differential gear dia, kat sinilah bahagian oil pump dia yang kita kena buka. Ini bahagian oil pump dia. Dia ada 2, 4, 6 skru yang mengikatkan bahagian oil pump ni. Kita kena buka bahagian oil pump ni. Dan saya nak pastikan kepada anda semua sambil-sambil kita buka bahagian oil pump ni. Okey. Kepada anda yang baru mencuburkan diri dalam bidang transmisi, kalau bolehlah anda perlu ada skrip. Anda download skrip. Dekat dalam skrip ni ada banyak info-info yang anda boleh ambil maklumat tentang transmisi. Contoh kalau katakan anda baru nak belajar berkenaan gearbox, jadi anda ada satu download skrip. Dekat sini anda boleh dapat reference. Sebelum anda buka gearbox, okey, kat sinilah anda boleh tahu sedikit sebanyak ataupun nak dapat panduan. Sebab setiap gearbox ni dia ada panduan dia macam mana nak buka, bahagian part-part mana yang kita perlu buka. Ini macam contoh bahagian A, B, C, D, E, F. Ini bahagian-bahagian dalam gearbox. Jadi kalau katakan anda baru nak mencuburkan diri dalam bidang transmisi, sebaik-baiknya lah untuk nasihat saya, anda perlu ada dia punya buku ataupun anda perlu ambil Play Store, anda buka download Scribe. Kat sinilah ada macam-macam kalau anda nak dapatkan maklumat berkenaan dengan transmisi. Memudahkan kerja-kerja anda untuk memahami sistem dalam gearbox. Sebab biasa kalau saya pun memang benda ni perlu ada sebab benda kata sebagai reference kita. Okey, ini bahagian oil pump dia. Tak itu, boleh. Okey, ini adalah bahagian oil pump. Bila kita buka housing depan dia ni, yang first kali akan anda nampak bila buka skru yang 6 skru ni, ini bahagian oil pump dia ni. Fungsi oil pump adalah untuk mengepam ataupun menyedut minyak dari takungan naik ke bahagian sistem gearbox dan pergi ke bahagian torque converter dan satu lagi pergi ke dalam sistem gearbox. Ini bahagian oil pump. Jadi kalau anda ada buku reference ni, jadi sekurang-kurangnya anda boleh dapat dia punya maklumat dekat mana. Ni bahagian oil pump. Selepas oil pump kita ada bahagian brake band. Lepas brake band kita ada bahagian reverse clutch, reverse housing, ada drum untuk bahagian brake band. Ini memudahkan kita untuk merombak sesebuah gearbox. Kita dah ada kita punya rujukan kita. Penting rujukan ni. Sebab kalau tak ada rujukan kita susah sikit. Kita nak tahu macam mana kedudukan dia. Ni bila ada rujukan lagi memudahkan kerja kita. Jadi saya lebih kepada siapa-siapa yang berminat untuk mendalami ilmu membaiki gearbox, memang saya alu-alukan kepada anda. Sebab membaiki gearbox ni ataupun kerja-kerja membaiki gearbox ni kita agak kekurangan tenaga mahir. Jadi kat sinilah kita boleh cari ataupun siapa-siapa yang berminat nak belajar ilmu membaiki gearbox, boleh join bersama kami untuk mendalami ilmu membaiki gearbox. Contoh macam ni, dia ada description dia, operation dia. Kat sini kita boleh tahu daripada bahagian A sampai bahagian Z. Maksudnya daripada bahagian 1 sampai bahagian 24. Apakah fungsi-fungsi, apakah kedudukan, yang mana kedudukan dia, bahagian oil pump, bahagian torque converter, input shaft, brake band. Kat sinilah senang kita dapat reference. Jadi kalau anda, lepas ni kalau anda nak dapatkan detail lagi, macam mana saya boleh dapat dia punya manual book ni, sebenarnya sekarang ni dalam online dah mudah lah untuk kita dapatkan manual book ni. Jadi tak perlu risau. Tak payah nak cari buku-buku sekarang dalam online dia, dalam soft copy dah ada. Boleh kita printkan dia sebagai hard copy. Okey. Tengok bila kita dah buka bahagian oil pump dia ni, kat sini bahagian brake drum dia. Ni bahagian untuk bahagian final gear dia ataupun high gear orang panggil dia.
siapa yang mempunyai, siapa kata anda pemilik model-model Nissan, kat sini anda boleh tengok sikit macam mana dalaman gearbox kereta anda. Kayaknya senang kalau kita ada rujukan, memudahkan kerja-kerja kita. Macam contoh bahagian ni, bahagian dia punya high class dia. Yang ini orang kata high class maksudnya untuk gear 4. Ni pada gear 4. Kalau bahagian ni dia lebih refer kepada bahagian reverse dia, reverse class dia. Dalam tu ada, dalam ni ada bahagian planetary gear dia. Ini gear housing dia ni. Sebenarnya buat gearbox ni seronok kalau kita layan. Jangan stres, layan je. Okey, selepas kita buka bahagian drum dia ni, bahagian oil pump, bahagian high clutch dia, lepas tu baru kita buka bahagian dia punya planetary gear. Planetary gear ni agak ketat sikit. Ni kena jaga sikit lah, kena buka ni. Dia sangkut sikit benda ni. Okey. Ini nama dia planetary gear. Ni planetary gear. Ni set planetary gear ni. Yang kat sini adalah one way gear. Ini one way gear. Apa maksud one way gear ni ataupun straight gear ni? Dia hanya boleh pusing pada satu arah saja, dia tidak boleh melawan. Dia satu arah saja fungsi dia. Dia tidak boleh melawan pada arah lain, dia boleh satu arah saja. Ini namanya straight gear ataupun one way gear. Yang bahagian dalam ni bila kita buka, tandakan dulu supaya one way gear ni tak terbalik pasang nanti. Okey dah. Tolak tepi dulu. Ni nama dia bahagian orang panggil dia planetary gear. Planetary gear, di set dia yang dalam ni adalah dia punya nama dia ialah planet gear. Ni planet gear. Dia ada 3 planet gear ni. Selalu benda ni kena check juga. Kadang-kadang benda ni housing dia makan ataupun bearing dia dah pecah dalam ni, cooper bearing dia dah pecah, boleh jadi juga menimbulkan masalah. Pertukaran gear tak lancar, menyentap apa semua pun boleh disebabkan oleh planetary gear ni. Ni nama dia ring gear. Nama dia ring gear. Dalam ni ada dia punya bearing dan dalam ni ada dia punya sun gear. Ni nama dia sun gear. Untuk anda sebagai yang kata reference anda ataupun info anda, ini adalah bahagian dia punya sun gear. Yang nama komplit ni adalah dia punya planetary gear. Kalau apa dah anda tengok kan, dalam untuk Nissan Grand Livina punya gearbox, dia ada 2 set planetary gear. Satu set. Satu set planetary gear. Bawah dia ada satu set lagi planetary gear. Ini function ataupun ini kelebihan, kalau katakan ini function untuk sebuah gearbox untuk Nissan Grand Livina. Maksudnya dia ada 2 set planetary gear. Yang bahagian bawah, tengah dia ni bahagian atas dia. Untuk Grand Livina, dia ada pakai 2 set planetary gear. Planetary gear ni adalah untuk yang kita kata gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Inilah yang untuk yang fungsinya planetary gear ni. Sebenarnya asas gearbox auto adalah berkenaan dengan planetary gear. Asas gearbox auto berkenaan dengan planetary gear. Kalau kita nak mudah, kita pergi ke dalam YouTube, kita tengok macam mana fungsi planetary gear. Anda search dalam YouTube, anda type planetary gear, dia akan tunjukkan YouTube anda bagaimana planetary gear itu berfungsi. Ini bahagian clutch dia ni. Sebab tu gearbox auto ni, dia punya clutch ataupun orang panggil friction plate memang banyak. Dalam gearbox auto paling banyak dia punya clutch dengan friction plate. Ini mesti antara kedudukan clutch plate, dia akan beradanya steel plate tengah-tengah ni. Maksudnya clutch plate, steel plate, clutch plate, steel plate, dia akan kedudukan dia berasing-asing. Dia steel plate, clutch plate, steel plate, clutch plate. Ini nama dia punya bahagian clutch dia ni.
Dalam reverse pun ada dia punya kelas juga. Sebab tu dalam kerja-kerja rombakan gearbox auto ni, yang apa yang anda perlu jaga susunan. Jangan berterabur. Sebab kalau berterabur memang akan mendatangkan masalah bila kerja-kerja pemasangan semula. Ni sama juga untuk bahagian reverse. Dia ada fungsi sekali sebab dia ada combination antara bahagian kelas ni. Itu saya ada tunjuk anda bahagian C1, C2 apa semua. Okey. Steel plate dia, clutch, steel plate, clutch, steel plate. Okey, saya tunjuk anda Sekejap saya buka. Kalau anda perasan bahagian clutch plate ni, saya zoom sikit, kau nampak permukaan ni dah haus. Sepatutnya dia tak macam ni. Sepatutnya dia mesti tebal sikit ataupun dia ada bentuk ataupun dia ada permukaan dekat sini. Tapi kalau kita tengok permukaan sini dah habis ni. Dia umpama macam brake pad juga macam brake pad apa yang orang kata brake system. Sepatutnya dia macam ni. Tapi bila keadaan dah lama menyebabkan dia punya bahagian kelas dia dah haus. Ni memang tak boleh buat apa. Sebab tu gearbox ni kita decide untuk overhaul. Jadi anda boleh saksikan bahagian sebuah gearbox yang telah dileraikan untuk model Grand Livina. Dah kita leraikan gearbox ni. Kat sini lah kerja-kerja untuk kita buat proses-proses nanti untuk bersihkan dalaman semua. Nampak tak? Okey, clear. Tongeng sikit. Kalau anda tengok dalaman ni dah kosong. Maksudnya simple aja. Kita buka bahagian dalam apa semua, kita letak dekat atas meja, inilah kita nak kena fokus. Yang bahagian housing ni kita akan bersihkan balik. Gunakan kita punya chemical ataupun gunakan sabun ataupun gunakan minyak tanah, bersih-bersih balik, tembak water jet, pastikan tembak dengan angin. Itu clear kan? Okey. Fiber ring dalam ni. Boleh buka tak fiber ring? Dia punya ni. Telefon dia. Dan ini pada bahagian forward dan overrun. Maksudnya forward clutch. Dalam ni pun ada kelas dia. Banyak kelas ni. Ni bahagian fibering. Dalam gearbox ada fibering untuk sebagai mengelakkan daripada kebocoran bila berlakunya pusingan pada bahagian housing dia. Bahagian kelas dia juga. Ini bahagian untuk bahagian forward. Dalam ni pun ada juga. Kelas juga. Jadi kalau katakan buka ni jangan teraburkan dia. Letak satu tempat. Sebab nanti kerja-kerja bahagian untuk bersih-bersihkan baru kita arrangekan benda ni. Dah tak apa ni, minta tolong buka ni. Okey. Kalau anda tengok kerja-kerja kami selalunya kami akan buat pada bahagian rombakan ni mesti kena buat atas meja. Pastikan permukaan meja ni tak ada pasir, tak ada orang kata kekotoran untuk memastikan tak ada benda-benda yang lain akan mengganggu masa kerja-kerja pemasangan. Pastikan dalam keadaan meja yang teratur ataupun meja dalam keadaan yang bersih, tak ada pasir. Yang penting jangan ada pasir. Buat gearbox ni penting ni, pantang dia ada pasir. Jadi siapa yang baru masuk live ni, saya nak apa yang anda saksikan sekarang ni adalah sebuah gearbox untuk Nissan Grand Livina yang dalam proses-proses kerja untuk merombak ataupun kita kerja-kerja nak overhaul gearbox untuk Grand Livina.
Buka spring dia, dalam dia ada dia punya piston. Sebab dalam piston ni dia ada O-ring yang selalunya yang mengalami kebocoran ni bahagian O-ring dalam ni lah. Jadi kita buka dia punya spring dia punya clip dia, dan dalam ni piston dia kita akan keluarkan. Ni yang selalu masalah ni. Kalau anda tengok ni yang punca dia ni, selalu yang problem ni. Yang orang kata masuk D tak nak jalan, lambat respon. Punca dia sebab seal ni. Sebab tu bila kami recommend anda gunakan treatment, salah satu fungsi treatment ni untuk melembutkan balik seal yang ada pada bahagian dalam gearbox. Sebab macam contohlah piston ni, dia ada bahagian luar seal dia dan dia ada bahagian dalam dia punya seal. Jadi kerja-kerja overhaul ni fokuskan kepada kita tukar bahagian getah-getah ni, seal-seal ni dah keras ni. Nanti tunjuk dah Dah orang kata dah jadi dah rapuh dah dia punya seal ni kan. Patutnya seal ni tak macam ni. Keluarkan seal ni pun bila seal ni dah keras memang agak sukar sikit nak keluarkan. Jadi ni lah kata getah seal ni lah. Sebab seal ni bila lama kelamaan benda ni berada dalam kereta, minyak kita, minyak auto kita lambat tukar, kepanasan dalam gearbox agak tinggi tanpa kita sedar, lama kelamaan dia akan menyebabkan seal ni akan jadi keras. Bila jadi keras, dia dah tak boleh macam menganjal lah, dah tak boleh menganjal getah patutnya getah sifat getah boleh menganjal. Tapi disebabkan lama kelamaan seal ni kita tak jaga minyak kita, kepanasan gearbox pun kita tak boleh kontrol, kita tak gunakan treatment. Sebab treatment ni penting. Kebanyakan orang dia tak perasan treatment ni satu kepentingan dia ataupun kelebihan treatment ni, dia boleh mengawal kepanasan pada bahagian dalam gearbox. Secara tak langsung, dia boleh memanjangkan usia getah ni. Bila getah ni tak boleh tahan pada kepanasan, dia akan jadi patah. Ni yang jadi masalah tu, getah jadi patah. Jadi orang tu dah mengeput. Tengah. Tu. Tengah. Getah ni jadi keras. Inilah yang selalu masalah yang berlaku untuk model-model Nissan Grand Livina ni. Getah dalam ni keras. Sebab kalau getah ni kekerasan dia dalam lebih kurang dalam 60%, kalau kita guna treatment insya-Allah dia boleh lembutkan balik getah ni. Tapi kalau dah macam ni memang dah kekerasan dia dah lebih daripada 80%, memang tak boleh buat apa lah. Inilah yang menyebabkan kereta kita masalah masuk di terminal. Getah ni. Betul tak? Ini je masalah yang selalu dihadapi untuk model-model auto sekarang ni. Jadi kat sini saya nak tunjuk kepada anda dalaman sebuah gearbox Nissan ni. Masalah yang berlaku ialah getah dia dah keras. Sama juga, dalam ni pun ada dia punya seal juga. Setiap kompartmen yang berfungsi dalam gearbox auto, dia menggunakan seal sebagai penghadang minyak daripada bocor. Tapi bila katakan getah ni dah keras, lama kelamaan dia pun tak boleh kontrol dia punya pressure ataupun kebocoran telah berlaku pada dalam gearbox. Inilah orang kata gearbox kita rasa pick up tak ada, pick up lambat. Sama je. Ni pun getah je. Yang masalah dalaman gearbox ni sebabkan getah, seal. Sebab tu banyakkan saya kalau katakan saya tunjuk kepada anda, kalau saya buat live ke saya buat video, yang nak tekankan kepada anda ialah masalah getah. Jadi kita kena rombak gearbox ni semata-mata kita nak tukarkan getah ni, fokus getah. Tapi dah lalang overhaul gearbox, dia punya clutch plate semua tu one set dengan tukar baru lah. Tapi punca utama gearbox kita rosak, kebiasaan lah. Bila saya tengok masalah utama disebabkan getah ni. Saya tunjukkan anda kalau katakan macam mana keadaan getah baru. Seal ni. Bagaimana dalaman getah baru. Sekejap Jadi siapa yang tengah tengok live ni, kalau boleh dapat sharekan video ni supaya kita boleh berkongsi ilmu sikit kepada kawan-kawan kita di luar sana. Mungkin mereka pun nak tahu juga kenapa gearbox dia selalu ada masalah masuk di termenung. Ni getah baru. Okay. Kalau sepatutnya sifat getah baru, ni getah baru, dia mesti boleh nganjal. Mesti. Ni video Mac kali yang buat Dia mesti boleh nganjal.
Getah baru mesti boleh dah sifat getah kan. Tapi bila dah lama benda getah ni berada dalam gearbox, kita pun tak jaga minyak gearbox kita. Kita pakai lanyak je minyak gearbox kita. Tak ikut jadual penukaran. Lama kelamaan getah ni akan jadi keras. Ni. Ni yang lama punya. Yang ni yang lama punya. Yang ni kalau yang baru. Ini yang kalau yang baru. Anda boleh bezakan bagaimana getah baru dengan getah lama. Ini getah lama. Bukan setakat dia tak boleh tarik. Dia jadi rapuh. Patah getah ni. Dah tak boleh buat anjal. Sebab tu kalau katakan contoh, kalau kita tengok pipe air kat rumah kita, lama-lama kelamaan air tu kita tutup bocor. Kalau kita tengok rupanya getah tu dah nipis, dah haus, dah keras. Macam ni. Jadi kat sinilah anda kena pastikan penjagaan dalam gearbox anda tu penting. Ini kalau getah baru cantik je. Ni sama juga. Putus getah ni. Kalau getah baru, dia boleh anjal, ada anjalan. Inilah yang getah yang ada pada bahagian dalam gearbox. Tapi tak, sebab sekarang ni kalau ikutkan gearbox sekarang ni, kebanyakan dia orang dah menggunakan getah orang kata campuran sintetik. Bila berlaku campuran sintetik ni pun kadang-kadang pun mempengaruhi juga kualiti pada barang, ketahanan pada barang juga. Kalau kita comparekan dengan dulu punya kereta, dulu punya gearbox, kualiti getah dia tak macam sekarang. Sekarang getah sekarang ni lebih kepada sintetiknya. Ni dalam kit baru mesti ada banyak getah yang kita akan tukar. Ni getah dia, seal dia. Ni yang sisi yang kami akan tukar, kami akan ganti dia. Ni ada gearbox dia. Jadi apa yang saya nak tunjuk kepada anda, inilah sebuah gearbox untuk sebuah Nissan Grand Livina yang kita rombakkan dia semua, pastikan duduk atas meja, rombakkan dia, kita berakkan dia, tapi susunlah, jangan tergabung. Lepas tu kita tukar dia punya getah-getah yang bahagian lama. Wajib semua getah-getah yang dalam gearbox ni wajib ganti baru. Jangan terlepas pandang. Kadang-kadang apa yang masalah yang saya pernah kena, bila kita rombak dalam gearbox ni, kita terlepas pandang ada getah-getah yang kita tak tukar. Bila ada getah-getah yang kita tak tukar, bila kita pasang, kat situlah ada masalah pada kita punya pertukaran gear tak stable. Maksudnya dia punya pressure tak cantik. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang ada getah-getah atau seal yang kita tak tukar. Sebab tu dalam kerja-kerja nak overhaul gearbox ni, kena pastikan kita dalam keadaan yang relax, jangan kerja dalam keadaan stres. Kalau kerja dalam keadaan stres, kita jadi tak tertumpu pada bahagian dalam gearbox. Itulah kerja-kerja overhaul gearbox. Jadi kepada anda yang apa anda lihat sekarang ni, yang belakang saya ni, inilah sebuah lerayan gearbox untuk model Grand Livina. Jadi nampak macam simple. Sebab tu saya offer kepada anda, kalau katakan anda berminat untuk mendalami ilmu membaiki gearbox, boleh join bersama kami ataupun gunakan platform kami untuk anda timba ilmu membaiki gearbox ni. Sebab tak ramai workshop ataupun foreman yang arif tentang gearbox ni. Jadi kat sini kami buka peluang kepada anda untuk belajar bagaimana nak overhaul, bagaimana nak repair sebuah gearbox auto ataupun model-model DCT ke CVT ke, platform ni dah ada. Kat sinilah kita boleh berkongsi ilmu kita. Okey? Soalan. Okey, Abang King Kayun. Salam bang, gearbox Alza pakai minyak apa yang okey bang? Kereta tahun 2013. Kalau Alza kena pakai minyak original Pro 2. Kalau saya recommend pakai yang original Pro 2 je bang. Kalau nak pakai yang lain, kalau saya recommend pakai Toyota. Toyota pun okey. Toyota Type 4 ataupun Toyota WS. Waalaikumsalam. Okey. Sebab saya buat video ni, sekurang-kurangnya saya punya video ni boleh anda tonton untuk refresh balik. Apa nanti kalau anda dah buka, anda boleh check balik macam mana nak buka-buka step by step. Itulah perkongsian dalam video ataupun dalam platform live ni. Nanti kita akan simpan rekod ni, kita akan masuk ke dalam YouTube channel kita insyaAllah. Okey. Itu je lah perkongsian saya untuk malam ni, sedikit berkenaan dengan gearbox Grand Livina. Terima kasih banyak atas menonton live saya malam ni.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.